Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabil Karim Mustafa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Sya'ulamul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Nahmaduhu wa nasta'in wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Nashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma iftah alaina hikmataka wa anshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Yang dihormati pengerusi surau An-Nur, seterusnya ahli jawatan kuasa, para hadirin hadirat yang dihormati sekalian. Alhamdulillah, dengan izin Allah SWT serta taufik dayanya dapat kita hadir bersama-sama pada pagi ini untuk menyambung pelajaran tafsir Al-Quranul Karim pada ayat 18 dalam suratu Al-Anbiya. Suratu Al-Anbiya ayat 18, sambungan pelajaran kita. Jadi saya bacakan dahulu firman Allah Ta'ala ayat 18 suratul Anbiya ini. Semoga Allah memberi ketenangan jiwa kepada kita. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bal naqdhifu bil haqqi 'alal batili fayadmaghuhu fa idza huwa zahiq. Walakumul wailu mimma tasifun. Walahu man fis samawati wal ardi wa man 'indahu la yastakbiruna 'an ibadatihi لا يستكبرون عن عبادتي ولا يستحسرون يسبحون الليل والنهار لا يفترون أم اتخذوا آلهة من الأرض هم ينشرون لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا فسبحان الله رب العرش عما يصفون. Sadaqallahul azim. Hadirin hadirat yang dirahmati sekalian, pada ayat 18 dalam surah Ibrahim Allah telah berfirman, bahkan kami lemparkan yang hak, yakni perkara kebenaran, di atas yang batil, iaitu perkara yang salah, lalu dihapuskannya oleh kedatangan hak tadi, maka ia menjadi musnah. Kebatilan tadi musnah, dan bagi kamu kecelakaan disebabkan kamu mensifatkan Allah SWT dengan yang tidak selayak bagi Allah Ta'ala. Jadi hadirin yang dihormati sekalian, pada ayat 18 ini seterusnya Allah menjelaskan
bahawa urusan kami, yakni urusan Allah Subhanahu wa taala, ialah menegakkan yang hak, kebenaran di atas membinasakan perkara yang batil, salah, yang berupa kebatilan itu dianggap sebagai mainan-mainan. Sesuai dengan firman Allah Ta'ala, iza ja'al haq wa zahaqal batil. Apabila datang perkara kebenaran, maka akan pupus ataupun hilang kebatilan. Ataupun dalam ayat yang lain disebut, fa ammaz zabadu fayadhhabu jufaan wa amma ma yanfa'un nas fayamkusu fil ard. Adapun yang mendatangkan kemunafaatan bagi manusia itu akan kekal di muka bumi, perkara yang batil itu akan hilang seperti buih. Begitulah juga usaha-usaha untuk memadamkan cahaya Allah di muka bumi tidak akan berjaya selama-lamanya. Liyutfi'u nurallah wallahu mutimmu nurihi walau karihal kafirun. Mereka berusaha untuk memadamkan cahaya Allah di muka bumi, tetapi Allah tetap menyempurnakan cahayanya. Cahayanya tetap disempurnakan oleh Allah SWT. Jadi tuan-tuan sekalian, ayat ini sokong menyokong, ayat yang saya bacakan tadi pun menyokong ayat 18 ini juga. Jadi seterusnya Allah menjelaskan bahawa urusan kami ialah menegakkan perkara kebenaran di atas perkara kebatilan yang berupa mainan-mainan, dan yang hak itu kekal abadi, yang mana hak itu akan memusnahkan perkara kebatilan sehingga hapus dan pupus sama sekali. Jadi kalau kita dapati pada hari ini berlaku kebatilan-kebatilan dalam masyarakat, dalam kehidupan kita, kalau boleh tak payah dilayan. Sebab apa? Benda itu akan pupus selama-lamanya. Dia akan datang kebenaran. Dari segi zahirnya, kita bila masak nasi, bila kita buka saja periuk, kita dapati buih-buih akan bertandak, menari, berjoget atas nasi. Nasi senyap aja kat bawah. Lepas tu bila kita tutup periuk balik, kita kecilkan api, tengok buih mana pergi. Buih hilang. Yang kita makan buih ke nasi? Yang kita makan nasi. Wa amma ma yanfa'un nas fayamkusu fil ard. Itu zahir ayat tu macam itu. Fahamnya begitu. Logik, Kalau sudah demikian sikap kami, maknanya kalau demikian pendirian kami, pegangan kami, maknanya konsep yang kami pegang, yang ini di sisi Allah SWT, maka tentulah kami tidak membiarkan kamu tanpa memberi peringatan dan amaran. Sebab itu kita didatangkan dengan amaran, memberi peringatan dan amaran kepada kamu. Jangan menyangka seolah-olahnya kami menjadikan kamu untuk sendegura ataupun untuk permainan hidup saja semata-mata. Ahasiban nas an yaqulu amanna wa hum la yuftanun. Adakah menyangka manusia itu bahawa dia telah beriman dah cukup, sedangkan dia tidak dicuba, tidak diduga. Berbagai cabaran akan dihadapi untuk menduga, liyabluwakum ayyukum ahsanu amala, untuk menduga di kalangan kamu manakah orang yang paling baik amalan. Bagi kamu adalah kecelakaan, yakni siksaan yang begitu pedih dan tidak terperikan, kerana kamu telah mensifatkan Allah Ta'ala dengan sifat yang tidak selayak bagi Allah Ta'ala, yang tidak patut dan tidak layak bagi Allah Ta'ala, dengan mengatakan Allah itu mengambil anak. Itu dia. Sebab itu Allah Ta'ala nafikan, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Allah tidak beranak dan tidak diperanakkan, walam yakul lahu kufuwan ahad, dan tidak ada sesiapa pun yang, walau seorang pun yang menyerupai Allah. Jadi kalau kita tengok pada kupasan ayat ini, menunjukkan Allah begitu benci sekali dengan kata-kata yang menunjukkan atas menyerupakan Allah Ta'ala dengan makhluk, ataupun Allah itu dikatakan beranak, diberanakkan, ataupun Trinity, pahaman seumpama itu, atau isteri, mengambil anak atau isteri, yang mana kata-kata tersebut adalah pendustaan terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab itu kita ahli sunnah wal jamaah menolak sekeras-kerasnya pahaman yang dikatakan sebagai pahaman yang kufur, engkar, derhaka kepada Allah SWT ini. Walahu man fis samawati wal ard
ومن عنده لا يستكبرون عن عبادتي ولا يستحسرون. Dan dialah Allah yang mempunyai sesiapa yang ada di langit. Di langit ni milik Allah. Begitu juga dan di bumi milik Allah. Dan sesiapa yang di sisi Allah, dan siapa-siapa yang ada di sisi Allah terdiri daripada malaikat itu, yang mana mereka itu tidaklah menyombongkan diri untuk menyembah Allah Subhanahu Wa Taala. Dia tak ada sombong, ya, malaikat ni. Dan tidak pula berasa penat, lelah, semput, letih dan sebagainya. Itu malaikat. Allah jadi dia mempunyai kekuatan untuk beramal, berzikir, ya, mengingati Allah, bertasbih, tahmid, tahlil dan sebagainya. Allah SWT menjadikan semua yang di langit, semua yang ada di bumi, dan dialah yang memiliki semua makhluk yang diciptanya, serta dia pula yang mengatur, menyusun, ya, mentadbir segala urusannya. Dialah Allah yang menghidupkan dan mematikan. Dialah yang mendatangkan siksaan. Dan dialah juga Tuhan yang memberi pahala tanpa campur tangan walau seorang pun di dalam pemerintahan Allah SWT itu. Tak ada siapa campur tangan, ya, kerana semuanya makhluknya. Selain daripada Allah, semua makhluk. Para malaikat yang ada di sisinya sangat tinggi martabat dan kedudukan serta kemuliaannya, kerana mereka tidak sekali-kali menyombong diri untuk menyembah Allah, dan mereka tidak berasa penat, lelah, semput, letih untuk mengabdikan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang lemah letih ni kita ni kadang-kadang, ya. Dan dikhususkan sebutan dalam ayat ni disebutkan, disebutkan walahu man fis samawati wal ard wa man indahu la yastakbiruna an ibadati wa la yastahzirun. Dikhususkan sebutan malaikat di sini menunjukkan ketinggian darjat para malaikat berbanding dengan lain-lain makhluk. Sebagaimana yang dikhususkan sebutan malaikat Jibril. Ini cara pengkhususan disebut malaikat Jibril. Tapi kalau dari segi kejadian, makhluk yang paling mulia ialah manusia. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Ya, itu dari segi kejadian lah, ya. Wa ma laqad khalaqnal insana, sesungguhnya dijadikan manusia itu sebaik-baik kejadian. Pasal kita mempunyai akal, pemikiran yang matang, ideal, bijak, cemerlang dalam pemikiran, boleh digunakan untuk kematangan pemikiran, akal, ya. Dan kita ada nafsu untuk memaju dan memodernkan, ya, kediaman kita, kependudukan kita di dunia ini, ya, dengan kemajuan teknologi dan sebagainya. Itu kemuliaan manusia ni. Dan dijadikan untuk beribadat, dijadikan untuk memakmurkan ke alam maya ini. Dia ada nafsu untuk melahirkan keturunan macam itu. Sebab itu manusia ni dimuliakan. Kemudian kita beribadat pula dengan kerelaan hati kita, dengan suka hati kita, bukan kerana kita dipaksa. Kerana kita menerima dengan kerelaan hati. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi muhammadin nabiyyan wa rasulah. Itu sebab dianugerahkan pemberian yang banyak, ya, ganjaran pahala yang besar apabila kita niat semata-mata kerana Allah, gitu, ya. Itu yang jadikan kemuliaan manusia itu. Tapi bila dalam ayat ini disebut tentang malaikat, menunjukkan ketinggian darjat para malaikat berbanding dengan lain-lain makhluk, sebagaimana dikhususkan sebutan malaikat Jibril alaihi salam adalah menunjukkan ketinggian darjat di kalangan para malaikat, iaitu malaikat Jibril. Jadi martabat kedudukan manusia ni ada berbagai-bagai. Sebab itu kita tak boleh kata kita yang paling alim. Di sana ada orang yang lebih alim daripada kita. Jangan kita kata kita ada berjawatan, sedangkan ada orang yang lebih berjawatan daripada kita. Kadang-kadang orang yang lebih matang, ideal, bijak dalam pemikirannya, macam itu. Wa fawqa kulli zi ilmin alim. Di atas orang yang berilmu itu ada orang yang lebih berilmu. Nabi Musa dia kata dia berilmu, rupanya Nabi Khidir lagi lebih ilmu, ya, ilmu laduni lagi yang datang daripada Allah SWT. Jadi sebagaimana dikhususkan sebutan malaikat Jibril adalah menunjukkan ketinggian darjatnya di kalangan para malaikat. Sayyidul malaikah, iaitu penghulu bagi segala malaikat, ialah malaikat Jibril.
Seperti yang disebut dalam ayat 4 suratul Qadar, ya, tanazzalul malaikatu warruh. Jadi lafaz ar-ruh ataupun perkataan ar-ruh itu dimaksudkan dengan malaikat Jibril. Bermakna pada malam Lailatul Qadar itu Allah menurunkan para malaikat dan juga malaikat Jibril juga diturunkan pada malam Lailatul Qadar itu. Yusabbihuna al-laila wan-nahara la yafturun. Mereka bertasbih malam dan siang, tak ada tidur. Kita ni kadang-kadang letih tidur, mengantuk. Tapi malaikat ni dia terus berterusan bertasbih malam dan siang, tiada jemu. Pada ayat 20 ini Allah menerangkan bagaimana para malaikat itu menyembah Tuhan mereka, iaitu mereka sentiasa bertugas siang dan malam mentaati Allah dengan tidak pernah merasakan penat dan jemu. Tak rasa penat, tak ada jemu. Mereka terus menerus berbakti kepada Allah Ta'ala seperti yang dijelaskan oleh Allah Ta'ala sifat mereka pada ayat 6 suratul Tahrim. Ini suratul Anbiya kan, kita baca ni suratul Anbiya. Tapi penulis kitab ni Abdul Asir ni, ya, Syekh Shan Haji ni, dia datangkan muqaranah ataupun perbandingan ayat yang lain yang biasa kita sebut, la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Mereka tidak menderhakai Allah akan apa yang telah Allah perintahkan kepada mereka dan mengerjakan apa yang diperintahkan kepada mereka. Ini sifat malaikat. Jadi apa yang dapat kita pelajari daripada sikap malaikat ini, iaitu para malaikat itu benar-benar mensucikan Allah dan terus menerus bertasbih kepada Allah dengan tidak berhenti-henti, tak berhenti-henti. Meskipun ada kalanya mereka berhenti ketika dalam bertugas. Ada kala berhenti kadang-kadang ketika dia bertugas. Ya. Hal ini tidaklah mengapa dan tidaklah bermakna mereka berasa penat dan jemu. Mereka tak makna kalau dia buat tugas lain dia tidak merasa penat dan jemu, malaikat ni, ya. Amittakhadhu alihatan minal ardi hum yunshirun. Ini ayat 21 tuan-tuan, ya. Dan adakah kamu mengambil beberapa tuhan di muka bumi yang mereka dapat menghidupkan orang mati? Tengok, ya. Pendek aja ayatnya. Amittakhadhu alihatan minal ardi hum yunshirun. Dan adakah kamu mengambil beberapa tuhan di muka bumi yang mereka dapat hidupkan orang-orang mati? Boleh ke? Ambil tuhan yang lain daripada Allah, kemudian boleh ke tuhan yang lain daripada Allah Ta'ala itu menghidupkan orang mati? Jadi Allah mencela. Jadi ayat ni ada macam kutukan, celaan, laknat Allah Ta'ala. Allah benci, Allah tak suka, macam itu. Allah mencela perbuatan orang-orang yang menyengutukan Allah Ta'ala. Syirik, musyrikin. Golongan musyrikin ni penyembah-penyembah selain daripada Allah Ta'ala, ya? Tak kira lah sembah apa pun, bukit, bukong, gunung, ganang, hantu, setan, nama sembah, tak kira lah. Kau sembah batu ke apa ke, dalam Quran dia jelas. Sebab itu kalau dikaji Quran ni boleh menimbulkan kesedaran, ya, dalam jiwa. Sebab itu Quran digunakan sebagai untuk berdakwah, ya, di dakwah Islamiah. Allah mencela perbuatan orang yang mensyirikkan dan mengambil beberapa banyak tuhan. Tuhan yang menjadikan alam lain, Tuhan yang memberi keamanan lain, Tuhan yang membinasakan membinasakan alam lain. Lain. Pasal apa? Satu je Tuhan yang sebenarnya, ya. Allah mencela perbuatan orang musyrik yang mengambil beberapa banyak tuhan di muka bumi ini untuk dijadikan Tuhan yang disembah, iaitu dengan mengambil bermacam-macam patung berhala daripada batu, yang diambil daripada batu, daripada emas, daripada perak, tembaga, suasa, ya, dan lain-lain. Benda lagi untuk dipuja-puja, didewa-dewakan. Apakah berhala dan patung yang mereka jadikan Tuhan itu dapat menghidupkan orang yang sudah mati? Allah Ta'ala tanya dalam Quran. Amittakhadhu alihatan minal ardi hum yunshirun. Ini satu aspek
Seolah-olah kita kita bersama-sama dengan Allah Ta'ala membenci sesuatu yang Allah tak suka. Betul tak? Allah tak suka, kita kena tak suka juga. Tak boleh Allah tak suka, kita suka pula. Jadi tak boleh lah. Pasal apa? Dia kena ikut peraturan Allah SWT juga. Yang mana Allah Ta'ala tak suka, kita pun tak suka juga. Macam itu. Jadi jelasnya begitu. Tak bolehlah kita berbelah bagi dalam soal ini. Dia ada kaitan dengan akidah, tauhid. Kalau kita bersekongkol juga, kita rasa suka, rosaklah akidah. Boleh membatalkan kalimat syahadah juga. Na'udzubillah min zalik. Jawabnya, boleh ke benda-benda itu menghidupkan orang yang dah mati? Boleh ke? Allah Ta'ala tempelak. Jawabnya, berhala yang begitu hina keadaannya masakan dapat menghidupkan orang yang sudah mati dan membangkitkan mereka dari kubur masing-masing. Tengok. Kemudian dia pergi ke mana perbahasan ni? Dia akan pergi kepada tauhid ketuhanan. Maknanya mengesahkan Allah Ta'ala dari segi ketuhanan. Jadi sifat ketuhanan sahaja yang boleh menghidupkan dan mematikan. Sifat ketuhanan sajalah yang boleh memuliakan dan menghinakan. Macam itu. Sifat ketuhanan mestilah dapat menghidupkan orang yang sudah mati. Sifat yang layak bagi Allah Ta'ala yang tidak menyerupai makhluk. Bila dia kata di padang mahsyar besok ditiup sangkakala yang kedua saja dia sebut, fa iza ja'atis saqqah, apabila ditiup sangkakala yang kedua, tulang yang hancur-hancur tadi akan bangun daripada kubur masing-masing. Betul tak? Akan timbul, akan hidup balik semula. Sifat ketuhanan mestilah dapat menghidupkan orang yang sudah mati. Ambil perkataan tu. Maknanya sifat ketuhanan yang layak bagi Allah Ta'ala. Dulu saya telah bahaskan tentang ketuhanan. Istighna'u an kulli ma siwahu, Allah terkaya daripada yang lain. Allah tak berhajat pada makhluk. Itu sifat ketuhanan. Dia jadikan kita, dia ada ambil faedah daripada kita? Tak ada. Kalau kita pakat-pakat penuh surau pun, Allah tetap macam itu juga. Dia tak ada mengkayakan dia. Kalau tinggalkan surau pun tak ada semayang ke apa, berjemaah ke apa ke, tak ada. Allah tetap maha kaya juga. Dia tak ada memiskinkan dia juga. Dia tetap macam itu. Allah Ta'ala bersifat dengan ketuhanan. Dia ada dua je sifat ketuhanan ni. Pertama, Allah tidak berhajat pada makhluk. Sebaliknya makhluk yang berhajat pada Allah. Itu yang kedua tu, makhluk yang berhajat pada Allah Ta'ala. Al-istirna wa an kulli ma siwahu al-iftiqaru ilaihi ma adahu ilaihi. Kalau tidak dapat menghidupkan orang yang sudah mati, maka tak layak, tak sepatutnya untuk menjadi Tuhan. Tak layak. Macam itu. Itu Allah Ta'ala nak menafikan di situ. Amittakhadhu alihatan minal ardi hum yunshirun. Dan adakah kamu mengambil beberapa Tuhan di muka bumi yang mereka dapat menghidupkan orang-orang mati? Boleh ke dihidupkan orang mati? Jadi dalam ayat ini Allah terus berfirman lagi pada ayat 22. Lau kana fihima aliyatun illallahu lafasadata fasubhanallahi rabbil arsy amma yasifun. Kalaulah ada di langit, kalaulah ada di bumi itu beberapa Tuhan kecuali Allah. Sampai begitu sekali Allah Ta'ala datangkan contoh untuk kita sama-sama mengamat-amati, mentadabbur serta menilai macam mana keadaannya. Kalau ada di langit dan di bumi itu beberapa Tuhan, kecuali Allah, tak masuk Allah lain, ini kecuali Tuhan lain, macam itu, nescaya rosaklah kedua-duanya. Langit dan bumi tadi hancur, berkecai, hancur, tak akan rosak perjalanannya. Maka Maha suci Allah, Tuhan yang mempunyai arash, mempunyai singgahsana yang layak bagi Allah Ta'ala, yang tidak menyerupai makhluk daripada apa yang mereka sifatkan. Itu Allah Ta'ala mempunyai singgahsana yang layak bagi Allah Ta'ala yang tidak menyerupai makhluk. Macam itu. Kita ada singgahsana kan? Istana diraja, istana agung. Tapi istana tak sama dengan istana ataupun singgahsana Allah SWT. Dalam ayat ini Allah telah membuat dalil yang bersandarkan kepada hukum akal. Jadi tuan-tuan sekarang dipimpin oleh Al-Quran untuk
membentuk pemikiran, akal yang matang, ideal, bijak, cemerlang dalam pemikiran. Cuba tengok dalam ayat ini, Allah telah membuat dalil bersandarkan hukum akal mengenai keesaan Allah, setunggal, tak berhajat pada bilangan. Macam itu. Dan menolak tentang adanya Tuhan selain daripada Allah. Dalam ayat ini iaitu sekiranya di langit dan di bumi ini ada Tuhan yang lain lagi yang memerintah selain Allah, niscaya kedua-duanya akan binasa beserta dengan penduduk langit dan bumi tersebut. Kerana sekiranya ada dua Tuhan yang memerintah di langit dan di bumi, pasti akan berlaku dua kemungkinan. Pertama, kemungkinan yang pertama, mungkin kedua-duanya berselisih pandangan, pendapat, berselisih pada menjadikan sesuatu. Bercanggah lah. Orang ni kata, yang satu kata begini, yang satu kata begini. Mesti akan timbul perselisihan, pergaduhan, perkelahian, pertelengkahan macam itu. Yang kedua, mungkin pula kedua-duanya sepakat. Sekarang kita tengok macam mana yang dikatakan bertelengkah tu macam mana. Kalau ada dua Tuhan yang memerintah langit dan bumi, sedangkan kedua-duanya pula berselisih pendapat dan masing-masing hendak melakukan tindakan yang berlainan, bererti kedua-duanya saling bertentangan dan akan berlawanan. Sebab kalau satu hendak mengadakan sesuatu benda, sedangkan yang lain tidak mahu mengadakannya, lalu kedua-duanya berselisih, berselisih pandangan, pendapat, maka benda yang hendak diadakan itu tidak akan wujud. Kau buatlah, aku binasakan kau punya kejadian kau. Yang ni pula, kau buatlah, nanti aku hancurkan kejadian kau pula. Macam tu. Dia bergaduh, kelahi, singgit, tak bersamaan. Ini dari segi logik. Macam tu, Akhirnya kedua-duanya akan merosakkan perjalanan alam. Hal ini tidak dapat diterima oleh akal yang waras, matang, ideal, bijak, cemerlang dalam pemikiran. Macam itu. Kerana alam sudah pun wujud. Tengok, alam dah wujud dah. Tiba-tiba ada Tuhan lain pula. Macam itu. Dan berjalan dengan teratur serta dalam keadaan yang baik alam ni. Dan ditadbir oleh Tuhan yang Maha Esa. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji bagi Allah yang mentadbir sekalian alam. Allah yang mentadbir. Dia tak berhajat pada siapa-siapa penolong, kecuali dia akan arahkan siapa-siapa yang akan melaksanakan tugas-tugas. Malaikat Jibril ke, Israfil ke, Mikail ke. Dan kalau kedua-dua Tuhan itu pula sependapat, sepakat, sekarang mari kita sepakat, hal ini juga tidak diterima oleh akal, tak logik langsung. Kerana kalau kedua-duanya hendak mengadakan sesuatu benda, berarti makhluk yang jadikan itu lahir daripada hasil kerjasama mereka. Adapun hasil kerjasama dari dua Tuhan yang sepakat dan bersatu adalah dianggap satu-satu kelemahan. Ini lemah. Kalau berhajat pertolongan antara satu dengan lain, maknanya dia lemah. Masing-masing tidak dapat berdiri di atas kaki sendiri. Malahan masing-masing saling berhajat kepada yang lain. Jadi bila dah berhajat, maknanya lemah. Tuhan tak ada bersifat dengan lemah. Sifat Allah Ta'ala bersifat dengan segala sifat kesempurnaan. Bukanlah layak Tuhan itu bersifat lemah dan berhajat pula kepada lain. Pusing-pusing kat situ juga. Jadi lama-lama mengantuk, tidur langsung. Sebab ini ikut logik ni. Pasal dia ada hukum akal di sini. Kerana bukti tentang oleh kerana itu, bukti yang menunjukkan tentang pengatur langit dan bumi ini tidak mestilah Tuhan yang Maha Esa, tunggal. Jadi maka nyatalah yang bersifat esa dan tunggal itu hanyalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Macam itu. Itu ikut logik. Kalau nak berdebatlah tentang Quran, tentang hukum akal, macam itu. Oleh kerana bukti tentang pengatur langit dan bumi ini maknanya tidak mestilah satu, maka nyatalah bersifat esa dan satu itu hanyalah Allah SWT. Subhanallahi Rabbil Arsy amma yasifun. Maha suci Allah Tuhan yang empunya arasy, singgah sana daripada apa yang mereka sifatkan.
Jadi maknanya maha suci Allah, Tuhan yang kekuasaannya meliputi seluruh alam. Allah tadi, termasuk arash, pusat tempat mentadbir perjalanan alam ini. Dan maha suci Allah daripada disifatkan oleh orang-orang musyrikin bahawa dia mempunyai anak atau isteri, iaitu sifat yang sama sekali tidak layak dan tidak sewajarnya dan tidak sepatutnya bagi Allah Subhanahu wa taala. Itu sebab hari-hari yang mereka mendewa-dewakan selain daripada Allah Taala, hari itulah ditimpa malapetaka dan bala bencana, naudzubillah min zalik. Kemudian la yus'alu amma yaf'alu wa hum yus'alun. Dialah Allah tidak akan ditanya tentang apa yang dibuat oleh Allah Ta'ala, tetapi merekalah yang akan ditanya. Mereka akan ditanya. Allah tak payah nak ditanya lah, ya, macam itu. Allah menambah kenyataannya lagi dalam ayat 23 dalam suratul Anbiya ini. Allah menambahkan kenyataannya untuk menguatkan lagi sifat kesuciannya. Maha suci Allah daripada segala sifat kekurangan tadi, ya. Bahawasanya dialah hakim di akhirat kelak, yang akan menjatuhkan sebarang hukuman di mahkamah yang penuh dengan keadilan, dan tidak siapa berhak mempersoalkan tentang ketetapan yang sudah diputuskan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan tidak siapa boleh membantah apa yang telah dilakukan oleh Allah Ta'ala, memandangkan kepada keagungan dan kebesaran Allah Subhanahu wa taala, serta memandang kepada pengetahuan dan kebijaksanaan Allah Subhanahu wa taala, begitu pula tentang keadilan dan lemah lembutnya Allah Ta'ala di dalam segala tindakannya. Ini jelas, ya. Wala la yus'alu amma yaf'alu wa hum yus'alun. Bahkan dialah yang berhak menanyai makhluk, dia yang berhak bertanya kepada makhluk mengenai apa yang sudah mereka kerjakan, mengenai apa yang mereka mesti bertanggungjawab serta menanggung segala akibatnya. Itu akan dipersoalkan oleh Allah Ta'ala di akhirat nanti. Tuan-tuan sekalian, ya, Syekh yang mengarang buku ini, dia membuat pendekatan di dalam suratul Hijr ayat 92 hingga 93. Ayat 92 dan 93 dalam suratul Hijr yang berbunyi begini: fa wa rabbika lanas'alannahum ajma'in amma kanu ya'malun. Demi Tuhan engkau, itu sumpah tu, fa wa rabbika tu, ya. Demi Tuhan kamu, pasti kami menanyai mereka semuanya tentang apa yang mereka kerjakan. Kita semua akan disoal tentang apa yang kita lakukan, apa yang kita kerjakan. Begitu juga ayat 88 dalam suratul Mu'minun, ya, yang berbunyi wa huwa yujiru wa la yujaru alaih. Dialah Allah melindungi semuanya dan tidak dilindungi oleh sesiapa pun. Allah Ta'ala tu tidak dilindungi oleh sesiapa, tetapi Allah lah yang melindungi, ya, semuanya, begitu. Seterusnya Allah templak lagi pada ayat 24. Amittakhadhu min duni alihah qul hatu burhanakum hadza dzikru man ma'iya wa dzikru man qabli bal aktsaruhum la ya'lamuna al-haqqa wa hum mu'ridun. Jadi tuan-tuan sekalian, ini ayat 24 ni. Ni ayat 24. Atau adakah kamu mengambil beberapa tuhan selain Allah? Atau amittakhadhu min dunihi alihatan. Atau adakah kamu mengambil beberapa tuhan selain Allah? Katakanlah olehmu ya Muhammad. Pasal ayat Quran ini turun pada Nabi Muhammad. Walaupun diturun pada Nabi Muhammad, peristiwa ataupun kisah ini ditujukan kepada kita semua untuk kita memahaminya, ya. Katakan olehmu ya Muhammad, bawakanlah keterangan kamu. Bawalah keterangan kamu, kata Allah Ta'ala. Ini Quran merupakan peringatan bagi orang-orang yang bersama aku.
Jadi Allah ajar pada Nabi Muhammad jawab persoalan ini. Katakan olehmu ya Muhammad, bawakanlah keterangan kamu, jelaskanlah keterangan kamu. Quran merupakan peringatan bagi orang-orang yang bersama aku, kata Allah Ta'ala ajar pada Nabi Muhammad, so cakap macam itu. Dan peringatan bagi orang-orang yang sebelum aku. Kalau sebelum maknanya termasuk yang sesudah, macam itu. Macam kita semua sesudah Nabi dah wafat pun jadi kenyataan bagi umat selepas Nabi dah wafat, macam itu. Sebaliknya mereka kebanyakan tidak tahu, majoriti tak tahu. Puncanya kerana tak tahu. Kalau nak lebih lagi mendalam tentang punca tak tahu tu, pasal ilmunya disorok oleh ketua-ketua agama mereka, macam itu. Itu sorok. Sebaliknya mereka kebanyakan tidak tahu akan perkara kebenaran. Tak tahu perkara kebenaran. Sedangkan mereka pula berpaling daripada kebenaran itu, tak mau menerima. Datanglah channel apa pun, channel TV Hijrah ke, TV apa ke, dia tak nak, kalau dia tak nak terima, dia tutup channel, dia buka siaran lain, macam itu. Itu sindiran daripada ayat ini kepada umat di akhir zaman ini. Pada ayat yang berbunyi amitakhazu min dunihi alihah ini, atau adakah kamu mengambil beberapa tuhan selain Allah, Allah mengulangi sekali lagi celaan, kutukan serta laknatnya kepada mereka yang masih lagi berdegil, keras kepala batu. Itu kata kepala batu degil, ya? Disebabkan menjadikan Tuhan selain Allah. Kau tak faham juga, ya? Adakah patut kamu melakukan yang demikian? Allah cela perbuatan tu, dia kutuk perbuatan tu di atas perbuatan yang degil tadi. Tuan-tuan sekalian, ya, kalau tuan-tuan buka dalam suatu Nur, saya kebetulan dalam kitab ni ada dalam suatu Nur ayat 40. Allah Ta'ala buat misal betapa gelap gelematnya hati orang yang bukan Islam ni. Na'udzubillah min zalik. Betapa gelapnya. Cuba tengok ayat 40. Ya. Au ka zulumatin fi bahrin lujji yaghshahu mawjum min fawqi يغشاه موج من فوقه موج من فوقه سحاب ظلمات بعضها فوق بعض إذ أخرج يده لم يكد يراها ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور. Ini kalau boleh uraikan lagi panjang tentang betapa gelapnya hati orang yang orang yang tak mau menerima kebenaran ni. Maknanya gelap hati dia, na'udzubillah, yang bukan Islam ni. Cuba tengok. Atau keadaan mereka seperti gelapnya suasana di dalam lautan samudera yang dasarnya amat dalam. Lautan Atlantik tu, yang ikan besar-besar tu, yang bergelora tu, yang gelombang dia tu, betapa gelap dalam lautan samudera tu, gelapnya macam itu. Kalau tak faham lagi, tak tahulah. Dah tahu dah hati tu gelap, dicahayakanlah pula, betul tak? Ini tak nak. Ikut sekelolol aja, ya, orang kata ikut aja. Ikut kehendak dia aja. Cuba tengok. Atau keadaan mereka seperti gelapnya suasana di dalam lautan yang dasarnya amat dalam. Laut itu diliputi di atasnya oleh gelombang, di atasnya lagi gelombang. Gelombang. Kan gelap, macam tu, ya. Ada pula awan yang menutupi di atasnya. Ini awan gelap pula. Awan gelap nak hujan. Tutup pula lautan pula. Gelap. Ya, macam tu. Itulah kegelapan yang berlapis-lapis. Kegelapan yang berlapis-lapis, sebagaimana menutup yang lain. Jika dikeluarkan tangannya, hampir tiada kelihatan. Dan barang siapa yang tiada diberi cahaya oleh Allah, maka tiadalah ia memperolehi cahaya. Allah tak bagi dia cahaya. Sebenarnya dia ada akal pemikiran, dia ada boleh fikir, ya. Dia boleh, sebenarnya Allah templak balik, ya, macam itu. Itu gambaran hati, ya, yang gelap, tidak mau menerima kebenaran tadi, ya. Terangkanlah macam mana pun, kalau dia tak nak terima, tak nak je. Macam itulah.
Kita ni tak maulah jadi macam itu. Biarlah kita berendah diri pada Allah Ta'ala. Sebab itu Allah Ta'ala tempelak, Allah Ta'ala ajar kita bagaimana proses pemikiran ke arah kematangan, memahami bagaimana mengesakan Allah Ta'ala dari aspek ketuhanan ini. Allah mengulang sekali lagi celaannya kepada mereka yang masih lagi degil disebabkan menjadikan Tuhan selain Allah. Apakah patut kamu melakukan yang demikian? Qul hatu burhanakum, katakanlah, bawakanlah keterangan kamu. Allah menyuruh Rasulnya Nabi Muhammad SAW meminta kepada mereka itu, orang kafir Quraisy di Makkah Al-Mukarramah, supaya memberi bukti yang menunjukkan bahawa pengambilan Tuhan selain Allah itu benar dan diterima oleh akal. Hadza dzikru man ma'iya wa dzikru man qabli. Ini Quran yang ada di sisi aku, yang merupakan peringatan bagi orang-orang yang bersama aku, terdiri daripada sahabat Abu Bakar, Omar, Osman, Ali, sahabat-sahabat radhiyallahu anhum ajmain, dan peringatan bagi orang-orang yang sebelum aku lagi. Maknanya nak ceritakan sesudah aku pun begitu juga menjadi pengajaran. Ana wa manit taba'ani, aku dan mereka yang mengikuti aku. Yakni katakan begini ya Muhammad, katakanlah olehmu ya Muhammad bahawa kitab Quran ini merupakan peringatan bagi orang-orang yang mahu beragama, beragama, berpegang teguh pada agama, menjadikan Quran sebagai cara hidup, dengan agama saya, agama Islam lah yang dibawa oleh Nabi Muhammad kan. Dan bagi pengikut-pengikut saya, iaitu Nabi Muhammad SAW, hingga hari kiamat akan mendapat pahala jika taat dan mendapat seksa jika derhaka atau berbuat maksiat. Na'udzubillah min zalik. Dan kitab-kitab lain yang mengandungi peringatan yang telah diturunkan kepada Nabi sebelum saya. Tu yang itu maksud ayat tadi, dia kata hadza dzikru man ma'iya wa dzikru man qabli. Qabli itu sebelum Nabi Muhammad. Siapa dia? Nabi Musa, Nabi Isa, macam itu. Sebab itu di sini diterangkan seperti Taurat, Injil, Zabur dan Suhuf, kitab-kitab yang diturunkan kepada Nabi Ibrahim, dan kitab-kitab yang diturunkan kepada Nabi Musa seperti Injil, Taurat, Injil tadi. Cubalah dalam kitab-kitab tersebut yang menunjukkan ada mengambil anak atau menunjukkan di sampingnya ada beberapa Tuhan yang lain sebagai sekutu Allah. Ada tak dalam Taurat, Injil, Zabur? Ada sebut ke benda-benda macam itu? Faham lagi tak tahu. Bal aktsaruhum la ya'lamunal haqqa fahum mu'ridun. Sebaliknya mereka kebanyakan tidak tahu akan perkara yang sebenar, perkara hak, sedangkan mereka pula berpaling tadah daripadanya. Yakni maksudnya begini, kemudian Allah mencela, mengkutuk, mencela, melaknat, bahkan kebanyakan mereka tidak dapat membezakan di antara kebenaran dengan perkara yang salah. Tak dapat nak beza antara kebenaran dan perkara yang salah, sehingga mereka tidak mahu mengindahkan bukti dan hujah, tak mengambil faedah daripada bukti dan hujah, serta tidak pula berpuas hati dengan bukti-bukti tersebut. Ini tak lain tak bukan sebabnya kerana mereka berpaling tadah daripada perkara kebenaran dan tidak mahu mendengar perkara kebenaran disebabkan kebodohan dan kejahilan yang telah menguasai mereka sehingga tidak mahu memikirkannya. Itu dia. Sebab itu kita ni gunakan akal yang matang, ideal, bijak, cemerlang dalam pemikiran, supaya kita selamat. Kemudian dijadikan kita pula anggota-anggota yang bersesuaian untuk beribadat. Boleh rokok, boleh sujud, boleh duduk antara dua sujud, boleh qiyam, berdiri. Kalau dibuatnya tak boleh, keparahan. Lembu, kambing, kerbau mana boleh semayang? Yang boleh semayang kita lah. Itu sebab tarik lembu masuk dalam kebun, ikat. Lepas tu bunyi azan, kata kambing tu, pergilah kau semayang kata. Katanya kalau dia boleh bercakap lah kan. Kemudian Allah mencela, bal aktsarum la ya'lamunal haqqa fa hum mu'ridun tadi, bal aktsarum la ya'lamunal haqqa fa hum mu'ridun. Sebaliknya mereka
Sebaliknya, mereka kebanyakan tidak tahu akan perkara yang hak, perkara kebenaran, sedangkan mereka pula berpaling. Maknanya di sini Allah Ta'ala mencela, bahkan kebanyakan mereka tidak dapat membezakan antara benar dengan yang salah, sehingga mereka tidak mahu mengendahkan bukti dan hujah, serta tidak pula berpuas hati dengan bukti-bukti tersebut. Ini tidak lain tak bukan disebabkan oleh kerana mereka berpaling dan tidak mahu mendengar perkara kebenaran. Nak mendengar perkara kebenaran pun tak nak macam itu, ya. Dan disebabkan kejahilan yang telah menguasai mereka, sehingga tidak mahu memikirkannya. Sebetulnya Allah berfirman pada ayat 25, wa ma arsalna min qablika min rasulin illa nuhi ilaihi annahu la ilaha illa ana fa'budun. Dan tiada kami utuskan sebelum engkau, wahai Muhammad, seorang rasul pun, melainkan kami berikan wahyu kepadanya daripada Nabi Adam, Idris, Nuh, Hud, Saleh, Ibrahim, Lut, Ismail, Ishak, Yaqub, Yusuf, Ayub, Syuaib, Musa, Harun. Kami berikan wahyu kepadanya, iaitu tidak ada Tuhan melainkan aku, maka hendaklah kamu, ya, kamu sembah aku. Ini ayat pada akan datang kita akan terangkan, ya. Jadi kita tangguhkan dahulu. Jadi tuan-tuan, kesimpulan daripada apa yang saya sampaikan pada pagi ini tak lain tak bukan ialah bagaimana kita mengesakan Allah Ta'ala dari aspek ketuhanan itu, ya. Jangan sampai membawa kepada syirik ataupun menyengutukan Allah Ta'ala dengan sesuatu. Jadi sekadar yang dapat saya sampaikan pada pagi ini. Mohon ampun dan maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana, Allahumma waffiqna lima tuhibbu wa tarda, waj'alna min ibadika shalihin. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma afina min kulli bala'i dunya wa azabil akhirah, warfa' 'anna al bala' wal waba' wal bala' wal riya' waz zina wal ahwa' wal fahsya' ma zahara minha wa ma batan, an baladina dha khassah, an buldanil muslimin, amma bi rahmatika ya marhamin. Allahumma inna na'udzubika min jahdil bala' wa darkis syaqa' wa su'il qada' wa syamatatil a'da'. Allahumma inna na'udzubika minal baras wal junun wal juzam wa min sayil asqam. Rabbana 'alaika tawakkalna wa ilaika anabna wa ilaikal masir. Subhanallah bihamdihi, subhanakallahumma bihamdika, nasyhadu an la ilaha illa anta, nastaghfiruka wa natubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashr, innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Wa sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Sallallahu alaihi